Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Muhammad Razlan bin Ahmad. Kumpulan kami yang terdiri daripada diri saya, Akmal Hari bin Roslan, Muhammad Fakrul Syami bin Zainul Anan, Adi Putra Iman bin Abdul Rashid dan juga Muhammad Ikhwan bin Harun. Tajuk pembentangan kami ialah Falsafah Sosialisme menurut pandangan Islam. Sosialisme bermaksud suatu sistem organisasi sosial dan ekonomi yang memerlukan sumber dan kekayaan sesebuah negara itu dikongsi secara sama rata dan adil kepada seluruh rakyat tanpa mengira darjat dan status sosial antara golongan elit dan juga golongan marhim. Perkataan sosialisme ini wujud apabila para penyokong Robert Owen di Britain, Clark Henry di Roy Saint-Simon dan Charles Fourier di Perancis yang menuntut equality sosial para tenaga buruh pada ketika itu. Hal ini menyebabkan seorang tokoh kapitalis iaitu Otto von Bismarck mewujudkan skim insurans kesihatan dan skim pencen bagi menjamin kestabilan politik dan keselamatan golongan atasan sekaligus melumpuhkan pergerakan golongan sosialis tersebut. Ideologi sosialisme ini ditentang oleh golongan kapitalis kerana mereka menganggap ideologi ini membawa kepada keruntuhan moral insaniah dan penyumbang kepada jurang kemiskinan sebuah negara itu. Ideologi sosialisme ini dicetuskan oleh Karl Marx iaitu seorang ahli falsafah dan ahli ekonomi negara Jerman. Pada ketika itu, Eropah telah mengubah sistem monarki berpusat kepada ekonomi kapitalis demokratik yang mewujudkan sistem tenaga kerja dieksploitasi oleh pemilik perniagaan. Hal ini membenarkan pemilik syarikat berautoriti penuh ke atas para pekerja. Contohnya dari segi keuntungan yang dipanggil proletariat. Apabila sosialisme ini dipraktikkan, kerajaan demokratik yang akan berkuasa penuh ke atas sesuatu pengeluaran ekonomi dan bukan lagi syarikat swasta. Para tenaga kerja pula akan menyumbang mengikut kemampuan, berkongsi secara sama rata dan mengambil mengikut keperluan sahaja. Selepas Perang Dunia Kedua dan Revolusi Rusia, sosialisme terbahagi kepada dua iaitu golongan sosialis komunis Lenin dan golongan sosial demokrat yang berpegang kepada sistem parlimen. Walaupun berlainan prinsip dan tidak sehaluan, kedua-dua golongan ini berpegang kepada konsep yang sama iaitu mempunyai sebuah negara berkebajikan. Pada abad ke-19, Taqi al-Din al-Hilali di dalam Al-Islam wa al-Mazahib al-Ishtirakiyah membahagikan ciri-ciri sosialisme kepada 4 perkara iaitu yang pertama, pembangunan masyarakat berdasarkan perkongsian, bukan persaingan peribadi atau kepentingan individu. Yang kedua, mencegah segala unsur ketidakadilan dan diskriminasi terhadap rakyat. Yang ketiga, membantras kesan-kesan buruk yang berpunca daripada kapitalisme seperti pengangguran, kemiskinan dan konflik antara para pekerja dan majikan. Dan yang terakhir sekali ialah kesamarataan dalam agihan sumber negara kepada rakyat. Terdapat pelbagai jenis ideologi sosialisme yang mempengaruhi negara Islam di Timur Tengah dan salah satunya ialah Ba'athisme. Ba'athisme ini mewujudkan semangat nasionalis Arab sebagai bangsa yang bersatu dan dihormati. Ba'athisme ini digunakan oleh Hafiz dan Bashar al-Assad di Syria, Gamal Abdul al-Nasir di Mesir dan juga Saddam Hussein di Iraq semasa pemerintahan mereka. Terdapat dua tokoh sosialis di negara Islam di Timur Tengah iaitu Salamah Musa dan juga Khalid Muhammad Khalid. Pada tahun 1913, Salamah Musa bersama rakannya Farah Antun telah menyebarkan kepada rakyat Mesir tentang dasar-dasar sosialisme melalui majalah berjudul Al-Mustaqbal. Pada tahun 1952 pula, beliau telah dilantik oleh Presiden Gamal Abdul al-Nasir sebagai penyelia unit kajian penerbitan akhbar utama di Mesir iaitu Akhbar Al-Yum. Khalid Muhammad Khalid pula iaitu seorang ulama daripada Al-Azhar. Beliau yang dianggap sebagai seorang sosialis Islam yang membawa intelektual Islam secara progresif. Beliau terpengaruh dengan ideologi Liberal Party Al-Wafad yang dibawa oleh Ahmad Amin dan Taha Hussein. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, Khalid Muhammad Khalid membantah pada mulanya pergerakan Ikhwan al-Muslimin ini, tetapi apabila beliau melihat keruntuhan kerajaan Gamal Abdul al-Nasir, beliau menyertai pergerakan kebangkitan Islam tersebut yang diasaskan oleh Hasan al-Banna itu. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fakrul Syami bin Zainul Anan. Saya daripada SR 2433S2.
saya akan membicarakan tentang kesan dan implikasi sosialisme dalam Islam. Jadi, sosialisme dalam Islam memberikan kesan dan implikasi yang besar terhadap Islam. Sosialisme pada asalnya ditegakkan bagi membendung kebangkitan umat Islam dan mengekalkan pemerintahan sekular. Jika dilihat sejarah masyarakat barat, ideologi sosialislah yang menjadi tunggak yang memangkin perkembangan masyarakat sivil mereka. Meskipun umat Islam mempunyai keyakinan terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ideologi sosialis mampu mempertingkatkan dan juga membantu untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan membentuk negara yang lebih maju. Sehubungan dengan itu, sosialisme dalam Islam mementingkan dua perkara. Yang pertama adalah kepentingan menuntut ilmu pengetahuan, di mana semua orang diberi peluang yang sama untuk menuntut ilmu. Dan yang kedua adalah teras etika moral. Seterusnya, dengan adanya aliran sosialisme dalam masyarakat, ianya dapat membantu untuk membangunkan dasar dan institusi untuk memajukan masyarakat. Tambahan pula, ianya dapat menganjurkan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, kedaulatan hukum dan juga kebebasan. Dengan adanya aliran sosialisme dalam Islam, kita juga dapat membela golongan-golongan miskin dan mengubah nasib hidup mereka. Mereka dapat diberi peluang pekerjaan dan pembelajaran. Mereka juga akan dapat dilindungi dari penyalahgunaan kuasa daripada pihak yang mempunyai kuasa politik. Dan penentangan eksploitasi kelas akan diadakan bagi menghentikan penindasan kepada golongan-golongan yang miskin. Seterusnya, aliran sosialisme dapat membersihkan atau menghapuskan masalah rasuah dan masalah penyalahgunaan kuasa yang banyak dihadapi oleh kebanyakan negara. Bukan saja dari negara-negara barat, malah negara-negara Islam juga menghadapi masalah ini terutamanya di dalam kalangan ahli politik. Akhir sekali, aliran sosialisme mempunyai beberapa kesan-kesan yang negatif oleh disebabkan penyalahgunaan kuasa dan ketidaklaksanaan prinsip. Aliran sosialisme tidak lagi mendapat tempat di kalangan sesetengah negara. Hal ini kerana ada sesetengah pihak yang menggunakan kuasa sosialis sebagai senjata mereka bagi mengambil kesempatan. Dari segi cabaran, so kita dapat lihat pembangunan masyarakat berdasarkan kongsian, bukan persaingan pribadi atau kepentingan individu. Pada zaman moden, kerakusan golongan aristokrat dalam menguruskan sumber ekonomi menginginkan akses tokoh-tokoh harga dari komunisme. Reaksi inilah yang disebut sebagai anti-kapitalisme ataupun sosialisme. So, ideologi ini terbentuk agar segala bentuk hak milik diatur bersama, dikerjakan bersama dan hasilnya juga dinikmati bersama supaya produksi tidak diselenggarakan oleh golongan kapitalis yang menguasai segala sumber ekonomi negara. Sosialisme amat bertentangan dengan sikap individualisme yang mementingkan diri semata-mata. Antara sebabnya ialah bercanggah dengan naluri manusia. Manusia telah dijadikan oleh Allah untuk mempunyai naluri, memiliki agama, berkeluarga, berkumpul dan bersama-sama organisasi. Tapi sistem sosialis datang cuba untuk memusnahkan semua naluri ini. Mereka cuba menghapuskan kebebasan. Manusia telah dilahirkan dengan mempunyai keinginan bebas sebagai seorang individu, bebas berfikir, beragama, belajar dan mengajar, bekerja, bergerak dan lain-lain. Seterusnya, cabaran kedua ialah sosialis menganggap bahawa amalan kapitalisme di sebuah negara hanya akan mewujudkan pendidikan kekayaan yang tidak seimbang. Dengan melebarkan jurang kemiskinan ini di antara golongan elit dan golongan margin, ramai zona kerana adanya kemiskinan dan kemelaratan, maka sosialisme dianggap sebagai jalan penyesuaian bagi mewujudkan kerahmatan secara menyeluruh. Islam membela golongan yang tertinggi, ditindas, tidak kira sama ada Muslim ataupun non-Muslim. Pembelaan Islam tidak dilakukan dengan cara menindas golongan orang kaya dan elit.
Perkara yang seterusnya ialah ideologi sosialisme kepada pemikiran yang sengaja menundung daripada kebangkitan umat Islam dan mengekalkan pemerintahan sekular. Mengikut sejarah, masyarakat barat mengatakan bahawa ideologi sosialisme merupakan ideologi yang dapat memangkin perkembangan masyarakat sivil. Pemikiran sosialisme adalah pemikiran yang terbentuk daripada tindak balas pada monopoli kapitalisme. Masing-masing berpendapat bahawa sumber pengeluaran itu seharusnya dimiliki oleh umum dan individu hanya mendapat sekadar kerja yang dilakukan pada kepentingan umum. Cara mengatasi falsafah sosialisme mengikuti pandangan Islam. Setelah ideologi ini diterima di beberapa buah negara dan telah dilaksanakan pun di negara mereka, terdapat beberapa kesan buruk yang dialami oleh golongan bawahan, iaitu pekerja atau buruh. Antara kesan buruk yang berlaku di sebuah negara yang menggunakan ataupun melaksanakan ideologi ini adalah, yang pertama, walaupun mereka mudah untuk mendapatkan keperluan, tetapi mereka perlu membayar dengan kebebasan individu dan hak pemilikan harta mereka sendiri. Secara tidak langsung, sistem sosialis ini menafikan hak personaliti individu untuk berfikir ataupun memberi pandangan kerana disekat oleh kerajaan. Disebabkan itu, setiap individu menjadi hamba yang tidak bebas untuk melakukan apa-apa kerana dikawal oleh kerajaan. Dalam sistem ini, mereka fokus untuk meningkatkan sektor ekonomi sahaja. Mereka juga mengabaikan pendidikan moral dan latihan individu untuk meningkatkan kemampuan berfikir, kemampuan untuk menjadi lebih kreatif dan memajukan diri. Dalam sistem ini juga, mereka cuba menghilangkan ketidaksamaan kekayaan serta harta dengan cara menghapuskan kebebasan untuk memiliki harta. Sedangkan itu merupakan hak untuk setiap individu memiliki dan mengumpul harta untuk masa depan mereka. Dan kemudian Islam telah datang dan menyatakan bahawa masalah ekonomi adalah secara umum. Dan dengan itu, ada beberapa konsep ekonomi Islam yang dikeluarkan setelah dirujuk dengan Al-Quran serta hadis. Dan konsep itu adalah konsep asas sahaja. Yang pertama, kebebasan individu. Prinsip ini menjadi dasar utama kepada semua individu, tetapi tidak menghalang mereka untuk melakukan pekerjaan yang lain dan juga perkara-perkara yang wajib dilakukan. Dari segi pemilikan harta, Islam telah mengiktiraf bahawa setiap individu berhak untuk mempunyai kebebasan memiliki harta tanpa had. Tapi untuk mengawal jurang antara orang kaya dan orang miskin itu tidak terlalu jauh, Islam telah mewajibkan bagi individu-individu yang berkemampuan untuk mengeluarkan zakat, penganjuran sedekah, pembayaran infak, wakaf dan lain-lain. Ianya demi menjaga kebajikan masyarakat yang tidak berkemampuan dan kurang bernasib baik. Yang ketiga adalah keadilan dan kesaksamaan. Setiap individu berhak untuk memiliki harta. Oleh itu, kerajaan Islam membebaskan setiap orang untuk memilih dan diberi peluang pekerjaan yang ingin mereka ceburi mengikut kemampuan serta kebijaksanaan masing-masing. Dan Islam juga tidak tertumpu kepada golongan tertentu sahaja.
ia secara menyeluruh. Berikut adalah konsep asas Islam yang boleh kita ketengahkan untuk mengatasi masalah ataupun kelemahan sistem sosialis ini. So, kesimpulannya adalah banyak persamaan yang wujud antara Islam dan sistem yang diamalkan oleh manusia pada hari ini. Ia merangkumi semua sistem, sama ada ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain. Tetapi persamaan itu hanyalah satu kebetulan, kerana persamaan objektif, persamaan ini sebenarnya tidak sama. Walaupun kelihatan seakan-akan ada persamaan, kerana Islam lebih komprehensif, kerana ianya datang dari Allah yang Maha Mengetahui. Manakala sistem sosialisme ini juga pernah dilaksanakan seakan konsep yang diterapkan oleh Islam satu ketika dahulu. Namun persamaan ini juga kebetulan. Setelah kejatuhan sistem sosialis ini, banyak yang meragui nilai-nilai tersebut yang telah diterapkan dalam sistem sosialis dan ajaran agama. Oleh itu, kita perlu memperjelaskan isu ini, kerana ianya hanya salah faham dan bukan kerana nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam sistem itu yang salah dan tidak boleh mengikuti zaman sehingga kini. Di samping itu juga, kita boleh lihat jika sistem yang dilaksanakan di sebuah negara tidak dilakukan dengan benar dan adil, yang menanggung akibat itu adalah orang bawahan. Disebabkan itu, kita perlu memilih pemimpin yang adil dan berwibawa serta jujur dalam melaksanakan tanggungjawab, kerana yang akan merasa akibat daripada pemimpin itu adalah orang bawahan, iaitu rakyat, bukan pemimpin. Pemimpin juga perlu memilih satu sistem yang tidak menguntungkan satu pihak sahaja. Ianya perlulah menguntungkan secara keseluruhan, iaitu orang bawahan, orang pertengahan, orang atasan, bagi mengelakkan isu-isu ataupun kesan buruk berlaku di kalangan masyarakat. Sebelum mengeluarkan sesuatu ideologi ataupun sesuatu sistem yang ingin dilaksanakan di sebuah negara, perkara pertama yang perlu dirujuk adalah Al-Quran dan Sunnah serta hadis. Oleh itu, berikanlah kebebasan kepada rakyat untuk memajukan diri dan mengembangkan lagi ekonomi keluarga mereka. Dan dengan ini, kadar kemiskinan di kalangan masyarakat akan menurun dengan adanya peluang pekerjaan yang banyak serta sumber pencarian yang halal. Sekian, terima kasih.